TV KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya sekali lagi, Aiman Sufian Azman dalam Teroka. Pada hari ini kita nak teroka pelbagai perkara dalam topik kita pada hari ini. Nak tahu tak? Nak tahu? Selepas ni kita akan bagi tahu. Tapi sebelum tu kita nak perkenalkan terlebih dahulu guru kita pada hari ini. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Aiman. Okey cikgu, sebelum kita nak mulakan kelas kita pada hari ini, apa kata kita buat SOP terlebih dahulu cikgu? Baik, saya dulu ya. Okey, dipersilakan cikgu. Okey, terima kasih cikgu kerana bersama dengan kita pada hari ini. Tapi sebelum tu cikgu, boleh tak cikgu perkenalkan diri terlebih dahulu? Dipersilakan cikgu. Baik, nama saya Muhammad Attahar bin Madayam. Saya mengajar di Sekolah Kebangsaan Bandar T6 Keluang Johor. Saya telah mengajar selama 17 tahun. Baru 17 tahun. Okey, dalam subjek sains. Baik cikgu. Jadi saya bukan seorang je dekat sini dalam kelas cikgu pada hari ini. Betul tu. Kita ada kawan-kawan saya nak join sama-sama kelas kita pada hari ini. Boleh kita jemput mereka cikgu? Silakan. Siapa agaknya murid-murid kita tu? Dipersilakan murid-murid. Masuk kelas, jom. Hai, Assalamualaikum semua. Okey, nampak mereka muka ceria cikgu. Ya, penuh bersemangat nampaknya. Nak memulakan kelas kita pada hari ini. Tapi sebelum tu cikgu, boleh kita berkenalan dengan mereka terlebih dahulu cikgu? Sudah tentu. Mesti kita nak tahu siapa mereka yang terlibat ni. Sebab muka ceria je tak cukup ni. Betul. Okay. Baik cikgu, pertama sekali kita nak berkenalan dengan Aryan. Boleh kenalkan diri anda dan juga cita-cita anda. Dipersilakan. Hai Abang Aiman, hai Cikgu Ataha. Nama saya Mak Arin Darwish bin Muhammad Aziz. Boleh panggil saya Arin ataupun Darwish. Cita-cita saya nak menjadi juru terbang. Okey, seterusnya kita nak kenal pula dengan Imtiaz, boleh? Silakan. Hai Abang Aiman, hai Cikgu Ataha. Nama saya Imtiaz Sofia binti Muhammad Haizal. Boleh panggil saya Imtiaz. Cita-cita saya nak jadi penyanyi. Nanti kita nak minta dia nyanyi cikgu. Okey, mesti. Okey, seterusnya kita juga ada Arsyad. Silakan Arsyad. Hai Abang Aiman, hai Cikgu Taha. Nama saya Muhammad Arsyad bin Muhammad Rafidi. Boleh panggil saya Arsyad. Cita-cita saya menjadi doktor. Bagus. Okey. Tak ketinggalan. Insyirah, silakan kenalkan diri. Paling comel. Hai Abang Aiman, hai Cikgu Taha. Nama saya Biasani Insyirah Hidni binti Harun Azwan. Boleh panggil saya Insyirah. Cita-cita saya nak jadi doktor haiwan. Jadi doktor haiwan. Ni mesti. Seterusnya kita ada juga siapa? Damia Aiman. Okey, Damia, silakan. Hai Abang Aiman, hai Cikgu Atahan. Nama saya Izzati Damia Husna binti Muhammad Izam. Boleh panggil saya Damia. Cita-cita saya ialah menjadi cikgu. Okey, dan yang kita ada terakhir sekali, kecil je orangnya. Siapa dia? Saifullah. Sila perkenalkan diri Saifullah. Okey, Saifullah, silakan. Hai Abang Aiman, hai Cikgu Taha. Nama saya Ahmad Saifullah bin Zuhaini. Boleh panggil saya Saifullah. Cita-cita saya nak menjadi pemain bola sepak. Nak jadi pemain bola sepak. Wow, bila dia sebut pemain bola sepak je, terus kita ada semangat bulan kebangsaan. Ya, betul. Sebab tu kalau kita ada sekarang ni cikgu, kita kibarkan jalur gemilang tanggal 31 bulan 8 57. Okey, baik. Yang paling penting cikgu, bila kita berada di rumah, jangan duduk-duduk saja je. Kan kita ada basikal, kita ada rumah kita. Apa kata kita hias dengan jalur gemilang. Betul. Yang paling best cikgu, gembira, meriah. Meriah. Yang paling best kalau kita dapat buat baju kita dengan jalur gemilang. Betul cikgu? Betul. Okey. Meriah. Baik cikgu. Tadi cikgu seolah-olah macam duduk dalam satu keadaan. Cikgu. Buat apa tadi? Kenapa tu cikgu? Ini berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini untuk murid-murid yang berada di rumah dan juga di atas talian, iaitu kita nak belajar tentang pantulan bunyi. Jadi lebih baik saya terangkan terus tentang objektif kita pada hari ini. Okey, silakan cikgu. Okey, objektif kita nak murid dapat contoh pantulan bunyi serta menerangkan 3 fenomena pantulan bunyi. Selepas tu mereka juga dapat menerangkan 4 bunyi yang berfaedah dan 4 bunyi yang mudaratkan serta menyelesaikan masalah berkaitan dengan pencemaran bunyi. Cikgu, ada murid kita nak tanya kepada cikgu lah. Siapa tu? Silakan. Insyirah ke?
Cikgu, jadi hari ni kita nak belajar tentang bunyi yang bergerak ke semua arah kan? Lah dulu nanti cikgu terangkan lah. Ada yang kata sabarlah. Sabarlah dulu. Tak apa Aryan, bagus juga. Ini bermakna murid kita peka. Topik kita pada hari ini sebenarnya ialah sambungan daripada pelajaran yang lalu berkaitan dengan bunyi bergerak ke semua arah. Tahu saya bola je yang boleh pantul. Rupanya bunyi pun boleh dipantulkan cikgu ya. Sebab tu dalam guru tadi suara saya macam mana? Cikgu. Aiman. Macam tu lah lebih kurang. Okey baik cikgu. keadaannya. Kita nak belajar dengan lebih lanjut. Apa yang betul. disebutkan dengan bunyi pantulan tu. Tapi kita berehat seketika. Boleh. Baik, murid-murid, selepas ini jangan ke mana-mana, kita kembali Troka Didik TV KPM. Jumpa selepas ini. Baik. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Troka Didik TV KPM. Cikgu, kita kat mana ni cikgu? Kenapa tiba-tiba bergaung pula ni cikgu? Terbau-bau lagi lah yang tadi gua. Kita dah pergi dah tinggalkan gua dah. Dah tak ada dah. Oh, kita kat studio sekarang ni? Kita dah kat studio sekarang. Okey cikgu, mungkin cikgu boleh cerita sikit. Saya tak berapa faham lah cikgu. Biasanya bola je yang pantul ni. Bagus. Tapi, apa yang dimaksudkan pantulan bunyi ni cikgu? Saya nak terangkan, tapi apa kata mari kita sama-sama saksikan dahulu video ni. Okey, jom kita saksikan. Hai kawan-kawan, pantulan bunyi akan berlaku apabila bunyi terkena pada permukaan yang keras. Macam ada ramai lah dekat situ cikgu. Ya, jadi sebenarnya itu adalah menunjukkan bagaimana pantulan bunyi ni berlaku. Kita nak murid-murid kita meneroka, jadi kita nak tanya dengan murid kita apa yang mereka dapat perhatikan berdasarkan video tadi. Siapa cikgu? Saya nak Imtiaz. Silakan Imtiaz. Wah, suara dia kedengaran berulang-ulang. Macam dia cakap banyak kali lah cikgu. Bagus. Itu pemerhatian yang sangat bagus sebab cara meneroka dan dapat dilihat apa yang dilakukan oleh orang dalam video tersebut. Seterusnya saya nak sukarela. Siapa yang nak cuba jawab, angkat tangan dan sebut nama. Ini Saifullah cikgu. Siapa? Saifullah, silakan. Okey, Saifullah. Yelah, macam gunakan mikrofon pula. Kan macam bunyi mikrofon, cakapnya berulang-ulang kali. Tak cukuplah saya nak tanya budak-budak untuk berteroka, murid-murid meneroka. Saya nak minta pula, saya rasa nak Arsyad. Okey Arsyad. Apa pandangan awak? Cikgu, apa yang diorang fikir itu yang saya fikir. Jadi sama ya cikgu. Nyelat Senang betul jawapan dia, lah. senang jawapan dia. Dia ikut je murid lain cakap. Kalau gitu senanglah jawab soalan periksa seperti budak di sebelah. Tapi sebenarnya betul apa yang telah diterangkan oleh murid-murid kita tu benar ya. Sebenarnya pantulan bunyi menyebabkan kita dengar sesuatu suara tu berulang-ulang kali. Baik cikgu. Ini berkaitan dengan pantulan bunyi cikgu Okey, jadi sekarang kita teruskan dengan fenomena pantulan bunyi. Okey, sebenarnya saya dah sediakan carta. Okey, di sana tu. Baik cikgu. Okey, di bahagian atas tu untuk lebih jelas, itu ialah bagaimana penerangan tentang bunyi boleh dipantulkan. Tadi saya dah terangkan, jadi saya tak nak ulanglah benda tu. Kita terus masuk kepada fenomena bunyi boleh dipantulkan. Macam mana fenomena cikgu? Okey, sebenarnya ada 3 fenomena yang berlaku. Yang pertama tu ialah ultrasonik. Ultrasonik ni melibatkan haiwan dengan haiwan. Bunyi ni kita tak boleh dengar. Okey, tetapi haiwan dengan haiwan boleh dengar, Iman. Ya ke? Jadi dia berhubung atau untuk mengesan mangsa, dia akan menggunakan ultrasonik. Dia tak pakai telefon? Tak. Tak. Dia bunyi slow je, tak dengar. Dia bagi signal kat member dia kot. Tapi sebenarnya bunyi yang kita tak boleh dengar. Yang seterusnya, Aiman, ialah dengan menggunakan teknologi sonar. Sonar ni dia ada pada kapal. Okey, pada kapal besar kan. Jadi
kapal tu dia terkesan kat dalam laut tu ada apa, dia akan gunakan sonar ni. Bila pantulan tu sampai cepat ke atas, maksudnya dia tak dalam. Bila sampai lambat, maksudnya dia dalam. Dia nak mengesan jarak tu cikgu Mengesan jarak boleh, mengesan haiwan-haiwan dalam tu boleh. Kalau nelayan pun bagus juga sebab untuk dapat tangkap ikan. Dia tahu kat situ banyak ikan. Boleh gunakan teknologi sonar. Dengan cara macam tu cikgu tak perlulah sampai nak ke dasar laut kita pergi kan? Ya, dia Dengan hanya menggunakan suara. teknologi tersebut sahaja. Okey. Dan akhir sekali kita juga ada gema. Okey. Teknologi gema ni maksudnya kita pantulkan suara kita. Kalau misalnya dinding tu kosong kan. Jadi kita dapat cakap dan kembali kepada kita semula. Okey. Macam tadilah. Itu adalah contoh. Macam ramai pula dekat situ cikgu kan? Saya harap murid-murid dekat di dalam talian dan juga di rumah dah faham. Dah faham kan semua? Okey. Cikgu, saya rasa kurang faham lah tentang tengok carta sahaja. Murid kita merungut. Inilah Yalah, murid cikgu. zaman sekarang. Cikgu dah sediakan carta, dia masih lagi nak yang lebih lagi. Lebih lagi. Tapi jangan Baik. bimbang. Cikgu dah faham dah murid-murid ni. Dia mesti nak lebih daripada tu. Macam mana nak buat ni cikgu? Apa lagi? Kita tengok lagi video seterusnya. Okey, jom kita saksikan. Woi! Dengar tak? Woi! Dengar tak? Maknanya cikgu, haiwan pun bersembang-sembang juga cikgu. Ya, Tapi betul. dengan cara mereka tersendiri. Tapi cikgu tadi ultrasound tu apa dia cikgu? Ultrasound ni sebenarnya dia replicate, dia meniru ultrasound ini untuk digunakan kepada manusia. Jadi kita juga boleh mengesan contohnya bayi dalam perut, ketumbuhan menggunakan teknologi ultrasound. Baik cikgu, sekarang ni kita nak minta murid-murid kita pula yang menunjukkan contoh. Betul. Boleh cikgu? Kita nak mereka semua tulis di atas kertas. Berapa lama kita nak bagi mereka ni, Man? Kita bagi setengah minit cikgu. 20 saat cukup. 20 saat cikgu? Ya. Okey. Baik. Murid-murid, tuliskan sekarang contoh-contoh lain fenomena pantulan bunyi. 20 saat dari sekarang. Baik cikgu. Jadi ini di antara kalau kita lihat gambaran bunyi itu sendiri. Bukan semata-mata lagu yang kita dengar. Betul. Bukan semata-mata horn tin kan. Tetapi sebenarnya bunyi dan sound ini banyak digunakan untuk kerja-kerja seperti mana kalau kita tengok di kapal tadi cikgu, dia nak tengok tiba-tiba ada ikan paus lalu ke. Betul, itu dia. Jadi inilah teknologi-teknologi yang amat penting untuk kita gunakan bunyi. Baik. Okey, Jadi, nampaknya cikgu, murid-murid dah bersedia agaknya. Yes. Okey, kita nak Imtiaz dahulu. Cuba jawab. Okey. Angkat dan bacakan jawapan awak. Okey, silakan Sonar Imtiaz. kapal selam. Apa? Sonar kapal selam. Sonar kapal selam. Tadi kita terangkan pasal kapal laut je. Ya, Sebenarnya betul. kat dalam pun sama. Oh, kapal selam pun boleh? Boleh. Okey. Bagus mereka meneroka. Seterusnya kita minta Arsyad pula. Silakan Arsyad. Ultrasonik ikan paus. Ultrasonik kita bawa bagus. Tadi kita tunjukkan gambar tentang kelawar. Kelawar? Ikan juga boleh berhubung menggunakan ultrasonik. Dalam air? Ya, betul. Baik, Seterusnya Sosial. Saifullah. Gema dalam gua. Gema dalam gua. macam cikgu saya tadi buat lah. tadi. Gelak Okey. juga ni, tapi tak apa. Okey, contoh yang bagus juga. Seterusnya Damia. Silakan Damia. Dalam dewan kosong. Dewan Gema kosong. dalam dewan kosong. Bila kosong, tiada apa-apa objek, jadi bunyi boleh dipantulkan dengan mudah. Okey, syaratnya tak ada disedap. tak ada apa-apa barang. Ya, permukaan keras saja. Permukaan keras. Okey, kita minta Aryan pula. Apa yang dia dapat melalui penerokaan ini? Terbalik Aryan. Okey. Cari ikan. Nelayan cari ikan. Apa Aryan, maksud tu, nelayan cikgu? cari ikan gunakan apa Aryan? Menggunakan sonar. Gunakan sonar. Bijaknya. Oh. Okey, seterusnya kita minta Insyirah. Okey. Saya tak tulis cikgu.
Tak tulis kan arahan saya suruh tulis. Kenapa awak tak tulis? Saya nak buat contoh cikgu. Oh, nak buat contoh. Dia nak bagi real dia cikgu. Real dia. Okey, silakan. Apa tu? Kita nak dengar apa dia cakap. Dia tidur kita lah. Kita cikgu. Okey, bagus. Itu sebenarnya kategori apa? Insyirah. Gema. Ya, bagus. Baik cikgu. Okey, jadi murid-murid sekarang dah tahu dah tentang fenomena pantulan bunyi. Tapi Jadi masalah cikgu, bunyi ni ada bunyi yang baik, ada bunyi yang tak baik dan ada bunyi yang kadang-kadang membingitkan cikgu. Betul. Jadi mungkin cikgu boleh terangkan kita nak belajar jenis-jenis dulu tentang bunyi-bunyi yang berfaedah. Oh, bunyi berfaedah. Untuk Yang itu, bunyi-bunyi baik lah. Apa lagi kita kena saksikan video ini. Jom. Percebaan umum berkenaan langkah-langkah pencegahan wabak novel coronavirus. Anda diminta untuk sentiasa mematuhi perintah kawalan pergerakan ini. Pergerakan anda di luar rumah perlu dihadkan sepanjang tempoh tersebut kecuali untuk mendapatkan perkhidmatan kesihatan, mendapatkan bekal makanan, menjalankan tugas bagi mereka yang perlu bertugas. Perintah kawalan pergerakan sedang berkuat kuasa. Sila balik dan duduk di rumah jika tiada urusan penting. Sila beri perhatian. Berikut adalah pengumuman dari Jabatan Kesihatan Negeri Johor. Demam denggi berbahaya dan boleh membawa maut. Untuk menyelamatkan anda dan keluarga dijangkiti, pastikan anda cari dan hapuskan tempat pembiasan nyamuk Aedes di dalam dan di luar rumah anda. Bersihkan bekas dan tempat-tempat. Kalau kita dengarlah bunyi seperti itu cikgu, kita kena ambil perhatian terhadap apa yang disampaikan cikgu kan? Ya, itu ialah bunyi berfaedah yang memberi manfaat, tapi kita nak tengok contoh daripada murid pula. Apakah yang mereka dapat teroka berkaitan dengan bunyi berfaedah. Okey, yang pertama sekali cikgu, kita nak minta tolong siapa? Aryan, silakan Aryan. Saya suka menyanyi cikgu. Silakan. Boleh nyanyi sikit tak? Faedah kan cikgu? Ya, betul. Teruskan. I need somebody who can love me at my words. No, I'm not perfect, but I hope you see my words. Tengok mata sambil tutup-tutup. Okey. For you, the swear and do the word. Okey, bagus. Tak meninggalkan masa, kita minta Arsyad pula. Okey, Arsyad, silakan. Apa dia nak tunjuk tentang bunyi berfaedah? Boleh cikgu? Boleh? Nak mengaji pula. Alamak, insaf sekejap. Okey, teruskan. Insaf sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa allazina amanu wa amilus salihat. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Alhamdulillah. Tengok, itu bunyi berfaedah. Mengaji bunyi berfaedah ya, Aiman. Cikgu, Saifullah nak cuba lah cikgu. Saifullah, apa dia bunyi berfaedahnya? Silakan. Saya nak membaca berita boleh cikgu? Baca berita pula. Okey, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Anda bersama saya, Ahmad Saifullah bin Zuhaini, dan saya laporkan cuaca hari ini sangat sejuk. Itu je? Masya-Allah cikgu. Okey, saya rasa cuaca. dia ni satu hari nanti akan baca berita di Didik TV. Ya, betul. Kita harapkan nanti. Kita tengok nanti apabila besar berita. Seterusnya kita juga minta Insyirah. Apa dia nak buat? Info di sekolah melalui pembesar suara. Teruskan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perhatian kepada murid-murid SK Bandar Tinam, kita perlu menjaga SOP. Dia nak jadi DJ, Jadi penyampai penyiar radio. Imtiaz belum lagi lah cikgu. Imtiaz. Okey, tapi kita ada Damia sebelum tu. Okey, silakan. Okey, silakan Damia. Cikgu, boleh tak saya nak buat bunyi kereta bomba? Boleh ke? Cuba nak dengar macam mana? Nina, Nina, Nina. Okay. Wah, ada kereta bomba lalu. Ada kereta bomba lalu. Siapa cakap tu? Arsyad kata kereta bomba lalu. Jadi bila kereta bomba lalu, kita kena ke tepi. Mungkin ada kecemasan dekat situ. Betul. Dan akhir sekali siapa dia, Aiman? Saya rasa Imtiaz lah cikgu. Ya, Imtiaz. Silakan. Apa dia nak tunjuk ni? Memainkan alat muzik dan menyanyi. Alat muzik? Alat muzik apa tu? Tak bagi tahu saya pun. Apa? Ukulele. Okey. Silakan. Okey. Seronoknya kita pagi ni kan? Ya. You memang sangat cute. So stop loving so cute.
Okey. You memang sangat cute. So stop loving so cute. You buat I hancur. So stop loving so cute. Betul-betul comel. Ui, kita dekat studio ni meriah lah cikgu. Ada macam-macam. Jangan lupa ada mengaji juga. Jangan meriah sangat. Betul. Okey. Jadi sebenarnya apa yang murid-murid kita tunjukkan berkaitan dengan carta yang cikgu tunjukkan di hadapan ni. Yang pertama ada komunikasi dan juga kita juga ada hiburan, memberi maklumat dan juga memberi isyarat. Jadi itu di antara bunyi-bunyi yang bermanfaat. Betul cikgu? Memberi faedah kepada kita dan nampaknya murid-murid kita semua sangat faham apabila mereka meneroka dengan contoh-contoh yang sangat tepat. Dan saya rasa cikgu, bunyi yang bermanfaat ni bila kita dengar kita rasa happy, kita rasa bahagia dan kita rasa tenang. Betul cikgu? Betul. Tapi cikgu, tapi apa pula ni Man? Tapi masalahnya cikgu, kalau kita dengar sesuatu bunyi tu cikgu, kadang-kadang kita rasa stres. Kita rasa bingit sangat. Kita rasa tak suka dengan bunyi-bunyi tu cikgu. Apa bunyi apa yang kita maksudkan ni cikgu? Itu nanti saya nak terang kepada Aiman. Kalau kita simpan dulu. Kita berehat sekejap cikgu. Boleh. Okey, baik para penonton, kita kembali selepas ini terus ke Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kisah ke? Ya, inilah salah satu punca pencemaran bunyi daripada kenderaan. Bising betul lah. Aduh, orang nak tidur pun tak boleh. Apa ni? Bising-bising ni. Ada bunyi horn lah semua tu. Aduh ni. Pagi-pagi selesa tak, Man? Tak selesa lah cikgu. Tak selesa. Orang baru nak tidur ni cikgu. Tapi saya ada satu lagi sekarang. Saya nak juga mainkan benda ni. Kita nak tengok. Nak tambah lagi. Apa pula ni cikgu? Okey, murid-murid di rumah bersedia. Okey, satu saya akan mainkan. Aduh. Ni siapa punya mainan ni? Okey, Aiman. Itu Bising semua lah, cikgu. adalah bunyi yang sangat bingit dan boleh memudaratkan kita. Betul? Ini apa nama bunyi ni cikgu? Bunyi yang memudaratkan. Bunyi yang memudaratkan. Maknanya cikgu, kalau kita dengar bunyi ni kita rasa tak happy dan kita rasa macam nak marah je cikgu. Ya, kita rasa tertekan. Jadi kita pun nak tahu juga apa perasaan murid-murid kita. Kita nak teroka dengan mereka tentang perasaan mereka pula. Okey, jadi kita teruskan dengan Aryan. Apa yang awak rasa, Aryan? Rasa terganggu, cikgu. Rasa terganggu. Muka dia tengok, dah terkemut dah. Okey, seterusnya kita minta Arsyad pula. Luahkan perasaan tu, luahkan. Macam rasa nak marah. Rasa macam nak marah tapi muka comel menutup segala kemarahan tu. Tadi sebab baca Quran tadi jadi tenang. Jadi tenang. Okey, kita nak tanya pula Ustaz tu sebenarnya. Okey, seterusnya kita dengan Saifullah. Apa perasaan awak, Saifullah? Saya langsung tidak suka. Langsung tidak suka. Okey, faham. Okey, seterusnya kita minta Insyirah. Apa yang awak rasa, Insyirah? Kalau ibu saya menjerit macam tu, saya pun rasa tak selesa. Alamak, dia dah dedahkan rahsia. Dia bagi tahu ibu dia suka. Jangan begitu. Tapi dia baik, anak yang baik. Dia cakap tidak selesa sahaja. Okey, kita nak tanya Damia pula, cikgu. Okey, Damia. Apa yang awak rasa? Itu menyebabkan saya susah nak berbual. Yelah, nak sembang pun tak boleh cikgu Macam nak berbual mesti kena menjerit-jerit. Macam tadilah bila ada bunyi enjin semua, apa kita buat? Kita jerit. Jerit cikgu, tak dengar. Susah nak berbual. Dan akhir sekali, Imtiaz, apa yang awak rasa? Tak tenang kalau dengar bunyi macam tu. Rasa tak tenang, jiwa bergelora kan. Okey, jadi apa yang murid-murid kita sebut itu berkaitan dengan kesan daripada bunyi yang memudaratkan. Jadi sebenarnya berdasarkan carta yang cikgu tunjukkan juga di hadapan ni, terdapat 4 kesan daripada bunyi yang memudaratkan, iaitu bunyi yang sangat bising. Okey, apa kesan dia cikgu? Kalau kita dengar bunyi-bunyi bising macam tadi cikgu, apa kesannya?
Contohnya tadi ialah tekanan emosi. Tekanan emosi terganggu. Sebab kita dengar macam tu, kita tak boleh tidur, kita tertekan. Okey. Dan yang kedua, menyebabkan masalah pendengaran. Bila kita dengar terlalu banyak bunyi yang bising, akibatnya telinga kita pun boleh jadi rosak dan jumpa dengan doktor. Okey. Macam carta yang cikgu tunjukkan juga. Dan seterusnya akan mengganggu ketenangan. Bayangkanlah kalau kita tengah sakit, kita dengar bunyi tenton. Apa jadi? Kita tak tenang. Ya. Dan betul tadi, sukar berbual itu bermaksud sukar untuk berkomunikasi. Dengan suasana yang hiruk pikuk. Jadi kita tak dapat berkomunikasi dengan cara yang paling baik, yang terbaik. Apa cikgu? Tak boleh berkomunikasi dengan terbaik. Apa dia cikgu? Tak dengar dah. Ini dah mengalami masalah ni. Telinga dia kena jumpa dengan doktor dia ni. Tak dengar lah cikgu. Okey, saya guna bahasa isyarat pula. Alah, inilah sebabnya cikgu. Saya suka pasang radio kuat-kuat lah cikgu. Lain kali jangan. Ada tu kadang-kadang suka pasang earphone, lepas tu pasang maksimum. Jadilah telinga kita semakin cepat rosak. Baik cikgu. Jadi sekarang, ini yang kita lihatkan tentang jenis iaitu bunyi yang memudaratkan cikgu Ya betul, bunyi yang mudaratkan yang menyebabkan kesan-kesan buruk kepada kita. Macam mana pula kalau kita sebutkan tentang kita nak mengurangkan bunyi tu cikgu? Mengurangkan pencemaran bunyi. Jadi sekarang dekat carta sebelah sana, baik cikgu, kita dapat perhatikan itu ialah sebuah kawasan perumahan yang berhampiran dengan lebuh raya yang sangat sibuk. Jadi boleh bayangkan tak keadaan di tepi lebuh raya, kita duduk di situ, mesti suasananya sangat bising dan hiruk pikuk jalan raya tu menyebabkan rumah-rumah tersebut pun tak tenang. Tapi kita nak tanya, kita nak meneroka pendapat murid-murid, apakah yang perlu mereka lakukan untuk mengurangkan pencemaran bunyi ini? Yes. Okey. Kita nak tanya yang pertama cikgu. Kita nak tanya dengan Aryan. Silakan Aryan. Kalau awak duduk dekat perumahan ni, apa yang awak buat ni? Silakan Aryan. Kita buat tembok tinggi-tinggi cikgu. Dia kata buat tembok tinggi-tinggi, dah macam penjara dah. Okey, tak apa. Kita juga nak tanya dengan kali ni saya nak sukarela. Siapa nak jawab? Okey, silakan. Saya cikgu Arsyad. Okey Arsyad. Tanam pokok boleh ke cikgu? Tanam pokok boleh ke tidak? Okey, tadi tembok, yang ni pokok pula. Okey, seterusnya. Okey. Jadi berdasarkan apa yang mereka dah jawab ni, sebenarnya saya tak nak jawab terus, tetapi berdasarkan carta. Okey. Carta tersebut menunjukkan bagaimana kita untuk melindungi, carta di bawah sana. Okey. Yang berkaitan dengan bagaimana kita nak mengurangkan pencemaran bunyi. Yang pertama, kita gunakan pelindung telinga. Pelindung telinga ni biasanya kita gunakan dekat mana? Dekat kelapangan terbang ataupun kilang yang besar menghasilkan bunyi terlalu kuat, kita gunakan pelindung telinga. Ataupun kita juga boleh gunakan tingkap, langsir ataupun permaidani. Ini semua adalah sebagai penapis kepada bunyi, pencemaran bunyi tersebut. Murid-murid. Okey, jadi menjawab balik semua soalan murid-murid kita yang dah meneroka, mengeluarkan pendapat mereka itu sendiri, sebenarnya tepat apa yang mereka katakan berkaitan dengan tembok. Sebab tu kadang-kadang kalau kita tengok lebuh raya, ada setengah lebuh raya yang meletakkan tembok tinggi di sepanjang jalan ataupun pokok. Pernah nampak tak kalau kita tengok lebuh raya utara selatan? Ada banyak pokok. Betul cikgu. Pokok tu bertujuan untuk melindungi bunyi daripada lebuh raya masuk ke kawasan perumahan. Dan saya rasa tadi jawapan daripada murid-murid kita ni iaitu membuat tembok yang tinggi pun tetap ada cikgu dekat tepi lebuh raya. Betul. Adakah ia dapat menghalang bunyi cikgu? Dia bukan menghalang sepenuhnya, tetapi dapat mengurangkan pencemaran bunyi yang berlaku. Okey cikgu. Tapi masalah cikgu, saya ada satu bunyi yang lagi stres cikgu. Ya, apa dia? Pagi-pagi cikgu, mesti jam loceng saya ni mesti bunyi dia sakit hati saya cikgu. Betul. Tapi sebenarnya baguslah. Nak kejut kita semayang subuh. Betul. Kan? Ataupun tapi tekan terus main. tak pun rasa macam nak empas tu cikgu. Okey. Untuk itu sebenarnya kita nak murid-murid melakukan penerokaan bersama-sama dengan kita. Jadi mereka perlu menyediakan apa? Menyediakan jam loceng. Setiap orang kena ada satu. Kita nak tengok seorang-seorang. Boleh tunjuk tak? Saifullah, buka mic dan bunyikan jam loceng awak. Tengok. Okey, cukup. Kita nak test dulu. Okey, seterusnya Insyirah.
Okey, boleh? Okey, berfungsi dengan baik. Ha? Seterusnya Damia. Damia? Okey, warna bagus. pink. Imtiaz. Okey. Aryan. Okey. Dan Arsyad. Okey, bagus. Jadi, Aiman, saya dah sediakan untuk awak juga. Okey. Awak Saya cuba pun ada test cikgu. dulu jam tersebut. Macam mana Ada bunyi tak? ni? Okey. Ada bunyi ke cikgu? Macam mana nak tekannya ni? Okey, belakang tu. Kejap ya. Baik. Tak patutlah tak bangun pagi tadi. Ya Allah. Oh, ada. Okey. Jadi aktiviti kita ialah Aiman tutup dulu dia punya bunyi tu dulu. Okey. Baik, cikgu. Saya nak semua murid seorang demi seorang. Dengar arahan saya betul-betul. Awak kena tutup jam loceng tersebut dengan kain dan masukkan ke dalam kotak. Aiman jangan buat dulu. Okey. Sekarang kita minta yang pertama, Aryan buat dahulu. Silakan Aryan. Okey. Kita tengok dia buat aktiviti tersebut. Dia tutup dengan kain. Okey. Dan tutup. Okey, bagus. Seterusnya Arsyad. Okey. Okey. Boleh angkat sikit murid-murid kita? Angkatkan sikit. Okey, angkat kotak tu. Perhatikan perbezaan bunyi tersebut. Okey, bagus. Dan seterusnya Saifullah. Silakan Saifullah. Ni paling kuat. Bergegar rumah ni. Okey. Okey, dah. Bagus Saifullah. Seterusnya Insyirah. Silakan Insyirah. Oi, kuatnya bunyi. Okey. Ada perbezaan tak? Seterusnya kita persilakan Damia. Okey. Okey. Tutup dengan kain. Tutup kotak. Alright. Good. Bagus. Seterusnya Imtiaz. Okey. Baik. Bagus. Semua murid dah lakukan aktiviti Aiman. Jadi sekarang ni sebelum kita tanya pendapat mereka apa yang mereka dapat teroka, saya nak Aiman pula lakukan. Okey, saya cuba cikgu. Okey. Kalau okey. Ui, bisinglah cikgu, bisinglah. Okey, lepas tu kita tutup dengan balut dengan kain cikgu. Ya, betul. Okey. Jadi saya cuba balut dengan kain. Okey, buka bekas baik cikgu. tersebut. Dan saya buka bekas. Dan teng-teng. Okey. Macam buat magic lah cikgu. Ya. Baik. Dan saya tutup. Mana jam tadi? Mana jam Okey, tadi? bagus. Okey, sekarang kita nak tanya pendapat murid apa yang mereka dapat daripada aktiviti tersebut. Okey, cikgu. Okey, kita nak Saifullah terangkan. Okey, silakan. Sambil tu saya matikanlah dulu. Saifullah. Apa beza sebelum awak bungkus dalam kotak dan selepas anda bungkus di dalam kotak? Silakan. Okey, Saifullah. Ada perbezaan dari segi kekuatan bunyi apabila menutup jam loceng dengan kain. Dia kata ada perbezaan kekuatan tapi dia tak terangkan dengan detail, dengan jelas apa maksud perbezaan tersebut. Kita nak tanya Insyirah pula. Insyirah pula terangkan dengan lebih jelas Insyirah. Silakan. Cikgu, perbezaannya kan kalau kita tutup dengan kain, kita boleh kurangkan kekuatan bunyi. Lebih tepat. Kita dapat kurangkan kekuatan bunyi sebab bunyi tersebut telah ditutup dengan kain sebagai penapis kepada bunyi yang kuat tadi. Baik, seterusnya cikgu. Seterusnya kita minta Damia. Okey. Ya, bunyi lebih perlahan bila kita tutup dengan kain. Bunyi lagi perlahan. Semakin perlahan apabila kita gunakan kain. Okey. Dan juga tentunya kita nak tengok dari segi aplikasi pula Imtiaz. Apa yang awak dapat teroka daripada aktiviti tadi? Samalah cikgu situasinya pada waktu pagi. Saya akan tutup kepala saya dengan selimut bila jam loceng berbunyi. Okey. Jadi sebenarnya apa yang Imtiaz buat tu benda yang berkaitan dengan apa yang kita belajar hari ni. Walaupun mungkin murid tak sedar, itu sebenarnya satu pelajaran. Murid kita tu dia dengar bunyi jam loceng, jadi dia nak menapis bunyi tu daripada masuk ke dalam selimut dia. Dia tutup. Sebenarnya itu adalah cara untuk mengurangkan pencemaran bunyi. Sama kaitan dengan apa yang saya dah terangkan tadi. Pencemaran bunyi boleh dikurangkan dengan menggunakan langsir,
permaidani Betul, dan cikgu? juga tingkap. Tapi janganlah buat macam tu. Terus bangun solat subuh. Ya, Okey. solat subuh. Abang Aiman ni bagus ya. Sentiasa murid-murid mengingatkan tentang solat subuh. Dah 3 kali dah kita dengar pasal solat subuh hari ni. Okey, baik cikgu. Jadi kalau kita lihat di sini cikgu, apa yang cikgu boleh rumuskan dalam kita menggunakan kain, kita menggunakan bekas, Ya. apa kaitannya dengan tadi kita punya lebuh raya ni cikgu? Berkaitan dengan lebuh raya tadi, jadi sepatutnya memang patutlah kita letak satu pelindung. Kalau misalnya kita tak boleh buat tembok yang besar, setiap rumah perlulah memasang langsir yang tebal ataupun juga boleh memasang tingkap yang lebih rapat untuk memastikan bunyi-bunyi daripada lebuh raya tidak masuk ke dalam rumah dan mencemarkan bunyi dalam rumah, mengganggu ketenteraman, mengganggu ketenangan kita, tak boleh berkomunikasi. Jadi itulah kesimpulan kita pada hari ini. Kita dapat buktikan bahawa dengan menggunakan kain, kita dapat menapis semua bunyi-bunyi daripada luar masuk ke dalam rumah kita. Okey, baik cikgu. Maknanya cikgu, orang kata kalau dah tak boleh tahan sangat cikgu, kena duduk kampung lah. Ya, dapat bunyi ayam-ayam kan? Bunyi ayam kan? Betul. Okey, baik. Terima kasih cikgu. Jadi tadi kita dah belajar berkaitan bunyi yang bermanfaat dan juga kita dah belajar bunyi yang memudaratkan. Betul. Okey, baik cikgu. Kita nak berehat seketika. Murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Terus ke Didik TV KPM. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, kembali dalam Teroka Didik TV KPM. Seronok kita belajar tentang bunyi pada hari ini. Baik cikgu, saya ada satu soalan lah cikgu. Ya, silakan. Baik cikgu, soalannya, mengapakah kita perlu mengukur kekuatan bunyi itu sendiri cikgu? Kenapa kita kena ukur? Ya, sebab kalau kita tak ukur, jadi kita tak dapatlah nak tentukan sama ada bunyi tersebut boleh menyebabkan gangguan kepada kita punya sistem ataupun telinga kita. Betul. Jadi dengan adanya pengukuran pada bunyi, barulah kita dapat menghadkan, okey, bunyi ni dah melebihi had yang tak sepatutnya. Jadi ini ialah kategori pencemaran bunyi. Kita bolehlah keluarkan amaran ke, keluarkan arahan ke supaya bunyi yang bising tersebut tidak dilakukan. Orang atas. Slow sikit lah. Ni kita tengah live ni, Teroka. Senyap sikit. Kita pakai alat. Test. Uji supaya kita dapat dengar dia punya bunyi tu betul-betul kuat ke tak. Okey. Dia dah slowkan cikgu. Okey, bagus. Bising cikgu. Maknanya kalau kita sebut pasal bunyi ni cikgu, kadang-kadang kalau kita dengar lagu yang slow, kita akan jadi tenang. Betul. Tapi kalau dah kuat sangat tu tak tenang lah cikgu. Ya betul. Lagu yang menyebabkan kepala kita baik, pun cikgu. jadi terganggu. Saya ada satu soalan lagi. Boleh kita tanya cikgu? Silakan. Tapi baik. Hati-hati dengan soalan dia. Harap saya dapat jawab soalan dia. Okey, baik. Soalannya, apakah suara manusia juga mampu menjadi punca kepada kemudaratan kepada manusia lain? Suara manusia cikgu. Okey. Kita nak test sikit boleh? Boleh test cikgu. Okey, cuba sekarang saya jerit rapat dengan Aiman dan saya jerit sekuat hati dekat telinga Aiman. Boleh cikgu. Adakah Aiman betul Aiman yang saya lakukan sekarang? Okey. Betul. Au! Cikgu. Weh, melompat saya cikgu. Ada bunyi berdesing tak? Ada bunyi berdesing cikgu. Okey, bila bunyi berdesing macam tu, maksudnya bunyi yang dihasilkan oleh manusia juga boleh mengakibatkan kemudaratan kepada manusia apabila melebihi desibel yang sepatutnya. Okey? Okey, cikgu, lepas ni kita nak buat apa cikgu? Okey, jadi dia slow sikit. Tadi kuat sangat, dia slow sikit. Okey, jadi kita bisik sekarang. Jadi menjawab soalan Aiman tadi, betul, bunyi juga boleh menjadi kesan kepada kemudaratan manusia. Bunyi yang mudaratkan juga. Tenang sikit cikgu. Okey, tadi pada awal lah cikgu ajar kita kan. Cikgu ada sebut tentang permukaan keras. Permukaan keras cikgu. Tapi macam mana pula keadaannya kalau kita berada dalam permukaan yang lembut? Adakah permukaan lembut ni pun boleh memantulkan bunyi cikgu? Okey, sebab daripada awal juga saya dah terangkan juga dengan murid-murid juga sama ada di dalam talian ataupun di rumah. Kalau kita nak pantulkan bunyi tersebut mesti melalui permukaan yang keras. Jadi kalau permukaan lembut ni contohnya macam cushion, okey, ataupun kita letak kapet kat dinding rumah ke. Itu semua ialah permukaan lembut, bunyi tidak boleh dipantulkan. Ia mesti
yang solid, yang pejal. Barulah bunyi tersebut boleh dipantulkan. Jadi kadang-kadang kita tengok dekat dewan besar tak ada pantulan pun dihasilkan. Sebab mungkin ada barang-barang kita letakkan, ada cushion dalam tu, ada langsir. Jadi bunyi pun tidak mungkinlah untuk dipantulkan. Sebab tu cikgu, kalau kita tengok dekat studio kita ni cikgu kan, banyak orang kata span-span yang ada di dinding-dinding ni cikgu. Kenapa ada span cikgu? Supaya suara kita ni taklah bergema dalam ni. Bila bergema, saya dengar Aiman cakap tak faham, Aiman cakap dengar saya cakap pun kurang faham. Baik, okey, jadi untuk mengulas balik apa yang kita dah belajar pada hari ini, kita nak minta murid-murid meneroka sekali lagi, memberitahu apa yang mereka dah teroka pada hari ini. Baik, kita nak minta insyirah dulu boleh cikgu? Boleh, insyirah silakan. Okey, silakan insyirah. Saya dah belajar contoh-contoh fenomena bunyi dipantulkan. Okey, Aryan pula? Saya dah tahu dah apa bunyi berfaedah dan bunyi yang memudaratkan. Okey, bagus. Seterusnya, Imtiaz. Kami dah belajar bagaimana mengurangkan pencemaran bunyi. Okey, jadi sebenarnya kesimpulan apa yang kita dah buat pada hari ini ialah apa yang murid dapat melalui penerokaan kita pada hari ini. Murid dapat menyatakan contoh pantulan bunyi dan juga 3 fenomena pantulan bunyi. Itu kita dah belajar tadi. Yang kedua, murid juga dapat menerangkan 4 bunyi berfaedah dan 4 akibat daripada bunyi yang memudaratkan. Serta uji kaji terakhir tadi kita buat apa tadi Aiman? Uji kaji yang terakhir tadi cikgu, kita buat macam mana kita nak kurangkan bunyi bising tadi. Ya, iaitu murid-murid juga telah dapat menyatakan bagaimana nak menyelesaikan masalah bagi mengatasi masalah pencemaran bunyi. Jadi kita gunakan, manfaatkan ilmu yang kita belajar pada hari ini untuk kehidupan seharian kita cikgu. Especially cikgu bila kita terutamanya bila kita duduk di kawasan apartmen, kondo, flat dan sebagainya cikgu, kita kena bertimbang rasa lah cikgu. Betul. Jadi sebab tu kalau katakanlah nak buat bising ke apa ke dalam rumah, mungkin kita boleh letak penebat bunyi di sekeliling rumah kita. Kalau studio zaman-zaman dulu, kalau Aiman ingat, ada orang menggunakan bekas telur dan ditampal di dinding, itu juga dapat mengurangkan pantulan bunyi. Okey, baik cikgu. Jadi kalau kita dapat lihat di sini cikgu, kita belajar berkaitan dengan bunyi yang berfaedah, bunyi yang memudaratkan dan juga bagaimana kita nak mengurangkan bunyi tadi. Serta fenomena bunyi. Serta fenomena bunyi. Ya, pantulan bunyi. Okey. Baik cikgu. Jadi cikgu, mungkin cikgu boleh bagi secara ringkas cikgu. Saya dah bagi dah tadi. Bagi dah tadi kan? Saya dah terangkan dah tadi. Kita dah belajar tentang 3 perkara. Fenomena pantulan bunyi. Kita juga dah terangkan, dah belajar juga tentang bunyi memudaratkan, bunyi berfaedah dan juga cara untuk menyelesaikan masalah pencemaran bunyi. Ada cara tak nak bagi senang ingat ni cikgu? Mungkin dengan cara kita menyanyi ke? Saya tak pandai bersajak, tapi suara saya sedap nak nyanyi. Kalau macam tu cikgu, cara mudah untuk kita mengingati ilmu yang cikgu ajarkan kita sebentar tadi dengan cara kita menyanyi. Boleh cikgu? Boleh, kita nyanyi sama-sama. Tapi cikgu, kita nak ajak murid-murid kita pun join kita menyanyi. Boleh cikgu? Betul. Kita nak diorang goyang-goyang je dulu hari ni. Akan datang kita suruh dia nyanyi sekali. Dan kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Cikgu Adha dan juga murid-murid kita yang sporting. Tapi cikgu, kalau murid kita boleh datang untuk main lele apa cikgu? Ukulele. Okey cikgu. Alangkah lagi best. Nanti next time kita bawa dia datang sekali. Betul. Yang murid saya tu memang sangat berbakat. Ada dia boleh main piano, main piano apa tu? Main gitar. Gitar. Dan juga ni. Okey, baik cikgu. Kita nak ucapkan terima kasih kepada murid-murid kita dan kepada guru yang bersama dengan kita pada hari ini. Nanti ada rezeki kita jumpa lagi teroka Didik TV KPM. Okey. Jom kita ke depan. Uraikan semula, bunyi boleh dipantulkan, permukaan keras memantul suara. Fenomena pantulan bunyi ada 3 semuanya, termasuk gema, bunyi berulangan. Ultrasonik pun pantulan bunyi, berhubungan antara haiwan
ia juga boleh mengesan mangsa-mangsanya. Jangan lupa sonar pun ada juga. Jangan lupa sonar teknologi semata Digunakan pada kapal untuk mengesan ikan di dasar lautan. Alright, bye-bye. Didik TV KPM